What up guys, selamat datang ke Jigador TV. Alright, selamat Hari Malaysia, selamat bercuti kepada semua. Aku harap siapa yang keluar time-time cuti ni, jagalah SOP dan jaga kesihatan masing-masing lah. Okay, untuk video kali ni aku nak buat pasal Champions League review Game Week 1. Aku akan review Premier League team. Mungkin lepas ni aku akan tambah team-team game-game yang menarik lah. Sebab sejarah jujurnya aku tak tengok pun game Barca lawan Bayern tu. And jadi dalam episod kali ni aku akan review pasal Premier League team lah. MU, Liverpool, Chelsea dengan Manchester City. Dan sebelum aku bermula tu, aku nak minta tolong siapa yang tak subscribe kali tu, kami minta support. Kami minta hampa subscribe. Kami betul-betul nak push channel ni kau-kau. Tengok boleh dekat mana. Dan kalau ada pertolongan berhampa, mungkin lagi senang lah. Alright, kita tak mahu cakap banyak. Let's go. First, Manchester United versus Young Boys. Okay, untuk line up MU hari tu memang aku rasa MU turunkan team squad yang sangat-sangat strong. Walaupun bukan first team dia orang, tapi bagi aku team tu cukup lah untuk kalahkan team macam Young Boys. Semua transfer signing hari tu sama, itu dia buat turun kecuali Rafael Varane. Dan surprise starting adalah Donny van de Beek lah. Dia gantikan Greenwood lah kot, sebab Pogba main belah kiri dan Sancho main belah kanan. Manchester United mula dengan cemerlang pada game itu bila dia dapat skor awal daripada tak lain dan tak bukan daripada Cristiano Ronaldo lah. Dalam gol Ronaldo tu aku bagi kredit kat dua orang lah. Satu kat Bruno Fernandes dengan satu kat Cristiano Ronaldo sendiri lah. First, Bruno Fernandes bila dia dapat bola pressure tu, dia tengok atas sikit ya. Lepas tu dia guna outside foot dia untuk cross dekat Ronaldo dan easy tap in untuk Ronaldo lah. Bagi aku dua benda yang nampak dekat Bruno kat situ. Satu, vision dia boleh passing macam tu, dia boleh budget betul-betul kat mana Ronaldo akan sampai. Nombor dua adalah technical ability dia untuk crossing guna outside foot. Dan last kali easy tap in lah untuk Ronaldo. Walaupun sebenarnya keeper bagi aku sepatutnya buat lebih baik lah. Pak Ronaldo ni aku rasa aku cakap banyak kali lah. Ronaldo yang dulu bukan Ronaldo yang sekarang. Ronaldo yang dulu kita akan tengok dia score dribble, dia score buat run, dia score buat skill macam-macam untuk dribble pass player. Tapi Ronaldo yang sekarang dia lebih kepada traditional fox in the box lah. Timing memang kena cun, positional play memang kena mantap lah. Dalam gol dia lawan Young Boys ni nampak simple je, dia run, dia score, tapi guna experience dia yang banyak, IQ bola yang tinggi, dia macam tak terburu-buru lah untuk run masa Bruno dapat bola. Kalau hampa tengok betul-betul ya, sebelum dia score tu, hampa tengok dia duduk dekat defender Young Boys yang paling hujung. Benda ni nampak simple je, tapi ada impact yang besar lah. Bagi aku ada dua advantage lah bila dia buat positioner macam tu. Nombor satu adalah bila dia buat macam tu, seorang pun player Young Boys tak nampak apa yang dia buat kat belakang. Sebab tu dia boleh buat timing dengan, ada banyak masalah dia nak buat timing yang cun untuk dapat bola Bruno tu. Nombor dua adalah bila dia duduk kat situ, dia nampak seluruh padang. Dia nampak Pogba, dia nampak Shaw, dia nampak Bruno. And disebabkan dia buat position macam tu, dia dapat advantage lah atas orang lain untuk dia buat run. And in the end, dia dapat score goal tu lah. Tapi segalanya berubah bila si Aaron Wan-Bissaka tu buat hal lah. Dia lose control bola, dia cuba nak recover, tapi lah kali dia terpijak kaki budak Young Boys tu dan akhirnya straight red card lah. Dan bagi aku insiden tu memang sangat red card lah. Dan disebabkan red card ni terus berubah lah perlawanan. Kalau hampa tengok graf ni in terms of threat, dari minit kad merah iaitu minit 35 sampailah minit 80 adalah all Young Boys lah bagi aku. United tak buat cubaan berbahaya pun. Jadi apa yang Ole cuba buat adalah damage limitation lah. Aku dekat social media hari tu memang berlambak lah. Aku tengok orang condemn Ole subs dia, kenapa bawa keluar CR, kenapa bawa keluar Bruno bila dia kena cari gol. Tapi bagi aku tu adalah smart decision by Ole sebab dia cuba nak buat damage limitation. Dia masukkan Varane, dia masukkan Matic, dia masukkan Lingard sebab dia cuma buat damage limitation. Sebab hang dalam main kat away, first Champions League game, group stage baru, main lawan 10 man, jadi dapat 1000 okey lah. Tapi manalah Ole nak tahu bila si Lingard tu yang perform dekat West Ham season lepas tiba-tiba buat mistake bodoh macam tu. So in the end MU kalah 2-1 lah. Bagi aku tough luck lah untuk MU. Tapi go again lah next. Okay, next game kita pergi kepada home of Champions League trophy iaitu Stamford Bridge, Chelsea versus Zenit. Zenit ni adalah tim yang aku follow lama juga masa zaman-zaman Arshavin dulu. Sekarang ni kurang sikit aku follow. Tapi bagi aku game Chelsea versus Zenit ni aku bagi kredit banyak kepada tiga orang iaitu Antonio Rudiger, Romelu Lukaku dengan Thomas Tuchel. Rudiger ni kalau hampa tengok masa zaman Lampard pegang Chelsea tu memang dia jarang dapat main, dia memang kena bench. Sampailah satu tahap dia pun dituduh kenapa Lampard kena pecat, memang dia kena kecam masa tu. Tapi lepas Tuchel ambil alih, susahlah kita nak tengok Rudiger ni kena drop. Dia main first sampailah dia dapat tolong Chelsea untuk menang Champions League yang kedua dia orang lah. Dalam game ni pun dia solid. Aku rasa fan Chelsea paling ingat adalah masa dia dribble daripada kawasan defending dia sampai ke atas dan dia shoot. Nasib baik
dia kaki defender, dia tak score. Kalau dia score tu memang bagi aku rasa adalah salah satu contender goal of the season lah. Nombor 2 adalah goal saving tackle dia dekat Sardar Azmoun. Kalau tak, Chelsea mungkin akan seri saja, sebab bagi aku Chelsea game tu memang struggle sikit nak create chances sampailah talisman daripada Romelu Lukaku dapat menjaringkan gol lah. Mana-mana Chelsea fan yang tak tengok lagi video review Lukaku aku rasa hampa kena check it out. Aku akan letak dekat ujung video, sebab bagi aku Lukaku adalah best signing so far di dalam Premier League. Dan dalam video tu aku dah cakap key untuk Lukaku perform dengan Chelsea adalah Tuchel kena guna dia dengan betul lah. Dan bagi aku Tuchel guna dia dengan sangat-sangat betul lah. Tuchel ni bagi kebebasan untuk Lukaku untuk turun ke bawah atau kadang-kadang drift ke kanan sikit lah. Bukan macam Ole guna dia dekat Manchester United lah. United lalu guna dia sebagai target man, bagi aku memang tak sesuai. Dan apa yang aku baca adalah dia dalam 6 chances dia dapat musim ni, 3 game baru dia main, aku rasa 4 chances dia dah benam. Memang sangat-sangat prolific, sangat-sangat clinical. Jadi bagi aku kalau Chelsea menang 1-2 piala, Lukaku dapat 2-3 award ke, Golden Boot ke, something like that, mungkin dia big shot lah untuk menang Ballon d'Or season ni. Dan last kali Tomo Tuchel lah. Sejak dia ambil alih, defense Chelsea memang solid, most clean sheet dalam Europe dengan 23, dan Tuchel hanya kalah sekali saja dekat Champions League dengan Chelsea. Tapi still mereka menang aggregate lah. Bagi aku antara 4 Premier League team ni, Chelsea adalah team yang paling banyak peluang lah. Peluang paling besar untuk menang Champions League sekali lagi musim ni. Terusnya 2 team royalty Champions League lah bagi aku, iaitu Liverpool versus AC Milan. Aku cakap betul lah, Liverpool versus AC Milan ni adalah game yang tak pernah mengecewakan. Tim yang dah banyak kali menang Champions League, Liverpool 6, AC Milan 7. Dan tak lupa juga dua tim ni menghasilkan antara final Champions League yang paling dramatik lah masa tahun 2005. Anyway, kita balik kepada game week minggu ni. Liverpool dia buat kejutan sikit lah lawan Milan ni bila dia tak bawa turun 2 pemain utama, iaitu Sadio Mane dengan Virgil van Dijk. Si Gomez pula dapat main kali ni. Aku tak tahulah kenapa Van Dijk tak main game tu. Setahu aku dia fit je. Tapi AC Milan pun tak bawa turun Giroud, tak bawa turun Sandro Tonali. Dan bagi aku game tu aku boleh kata dari minit 1 sampai minit 40 adalah all Liverpool lah. Dari awal Liverpool memang try sampailah dapat on goal daripada Tomori hasil daripada crossing trend. Tapi bola sepak ni macam lawak lah kadang-kadang. Bila hang create chances banyak tapi hang tak benam chances hang, macam Salah dapat penalti dia miss. Tu adalah penalti dia miss sejak tahun 2017. Jadi bila jadi macam tu, kita tahu something wrong akan jadi lah. Dan 5 minit tarik first half tu, hujan, ribut, apa pun tak ada. Tiba-tiba AC Milan skor 2 biji. Memang plot twist teruk. Lepas tu masuk second half pula, AC Milan actually dapat skor sebiji lagi. Tapi in the end tu rule out outside lah. Kalau gol tu memang Liverpool habis lah bagi aku. Tapi lepas tu Liverpool bawa emas semangat Istanbul mereka balik. Dan hero dia orang 2-3 musim ni, Mohamed Salah equalize. Dan akhirnya pada minit 68, Captain Fantastic Jordan Henderson dia dapat skor macam jerat escape goal kan. Yalah, sangat-sangat penting, game yang penting. Skor dari luar kotak memang cantik gila gol tu. All in all bagi aku deserve win untuk Liverpool. And mereka dah tunjukkan lah, walaupun mereka tak buat banyak signing, ada Konate seorang yang major signing, tapi still mereka adalah contender untuk piala-piala musim ni. Alright, last game Manchester City versus RB Leipzig. Dua tim yang ada financial yang sangat strong, tapi RB Leipzig season lepas masa transfer window itu banyak hilang player utama. Mereka hilang player macam apa? Upamecano, Sabitzer, dan mereka juga hilang manager mereka iaitu Julian Nagelsmann. Yang lawaknya semua pergi Bayern. Kalau in the end RB Leipzig pun jadi feeder club pada Bayern Munich, aku rasa pisang ke Bundesliga ni. Untuk game semalam, walaupun scoreline tu tulis 6-3, game tu actually sangat-sangat rancak. Goal after goal after goal after goal after goal. Memang goal dia sangat banyak. City score, lepas tu RB Leipzig score. Aku bagi kredit banyak dekat Christopher Nkunku lah. Dia memang carry Leipzig malam tu. Tapi buat macam mana, in the end City is the best team lah. Game ni adalah game ke-300 Pep jaga City. 300 game, 218 win. Bermaksudnya kat sini win rate dia adalah sebanyak 73%. Memang sangat ridiculous lah. Jadi sempena 300 game dia ni, aku kat sini sebagai fan Arsenal, aku cakap Pep Guardiola adalah manager terbaik sepanjang zaman. Aku tahu ramai akan argue benda ni, kata cakap dia dapat duit banyak lah, dia dapat jaga tim yang kuat lah. Tapi bagi aku sebab dia yang terbaik lah, yang owner sanggup spend duit untuk dia menang piala semua. Dia dah buktikan time and time again Hoege dia position ni adalah forte dia. Dan bagi aku kalau dia menang satu Champions League dengan City sebelum dia caw, aku rasa senang je dia nak masuk dalam Premier League Hall of Fame lah lepas ni. Okay guys, tu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa drop like, share dan subscribe. Siapa yang tak support lagi tu support. Tolong kami push channel ni kau-kau. Kita jumpa next video lah. Bye.